mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam video ini saya akan berkongsi satu tajuk daripada pengenalan asas komputer, iaitu peranti storan. Pada masa ini, perkembangan teknologi sangat maju. Salah satu perkara yang menunjukkan ini adalah bahawa peranti komputer menjadi salah satu keperluan wajib bagi sesetengah orang. Jika kita bercakap tentang komputer, sudah tentu mempunyai kaitan dengan peranti storan. Hal ini terdapat banyak orang yang memerlukan peranti storan untuk melakukan pelbagai keperluan yang berkaitan dengan storan data digital. Walaupun peranti ini sering digunakan dalam kehidupan seharian kita, tetapi masih terdapat sesetengah orang yang tidak tahu secara terperinci mengenai peranti storan ini. Jadi, di kesempatan ini saya akan merungkai satu persatu mengenai peranti storan. Peranti storan komputer merupakan peralatan elektronik yang berupaya untuk menyimpan data, arahan, maklumat dan dokumen. Ia boleh dipanggil untuk digunakan pada bila-bila masa. Komputer menyimpannya di dalam bentuk elektromagnet dan ia boleh dicapai oleh komputer sahaja. Storan adalah ruang ingatan pada sesebuah komputer. Kapasiti adalah bilangan byte di medium storan yang diukur menggunakan unit kilobyte, megabyte, gigabyte dan terabyte. Storan ini terbahagi kepada dua, iaitu storan primer dan juga storan sekunder. Storan primer atau lebih dikenali sebagai storan utama, ia merangkumi RAM, iaitu Random Access Memory, dan juga ROM, Read Only Memory. Storan primer ini berada berasingan dengan CPU. Data dan suruhan perlu ada di dalam storan primer sebelum boleh dicapai oleh CPU. RAM merupakan chip yang menyimpan artacara dan data yang sedang diproses oleh CPU. Ia merupakan storan sementara kerana sebaik sahaja suis elektrik dimatikan, semua data yang disimpan di RAM akan hilang. Fungsi-fungsi RAM ialah menyimpan artacara sistem pengendalian dan perisian sistem, menyimpan artacara perisian aplikasi yang digunakan, menyimpan data yang diperlukan semasa pemprosesan, dan menyediakan ruang storan tambahan jika diperlukan. Chip ROM mempunyai artacara yang dimuatkan. Chip ROM tidak meruap dan tidak boleh diubah oleh penggunaan. Baca sahaja bermaksud CPU boleh membaca atau mencapai artacara yang ditulis dalam chip ROM. Di antara maklumat yang dimasukkan ke dalam ROM ialah konfigurasi sistem komputer, kod mikro dan BIOS, iaitu Basic Input or Output System, iaitu set artacara rutin asas dalam komputer. Fungsi ROM pula ialah untuk menyimpan arahan yang rumit dan penting seperti arahan menghidupkan komputer, bahasa penterjemahan aras tinggi dan juga sistem pengoperasian. Storan sekunder adalah storan alternatif yang terdapat dengan pelbagai jenis. Ia digunakan untuk menyimpan program komputer dan dokumen. Dengan kata lain, storan yang direka bentuk untuk menyimpan data dan arahan dalam bentuk kekal tanpa disokong oleh sebarang bekalan kuasa. Ia akan kekal sehinggalah fail demikian dipadamkan. Storan ini tidak meruap kerana data disimpan dalam bentuk magnetik optik ataupun magneto optik yang tidak memerlukan bekalan tenaga. Saiz storan sekunder lazimnya adalah seperti 512 MB, 4 GB, 320 GB dan juga 10 TB. Fungsi storan sekunder ini ialah menyimpan maklumat seperti fail, gambar, video, lagu dan dokumen secara kekal walaupun tiada bekalan kuasa. Selain itu, ia menyimpan program sistem pengoperasian untuk menghidupkan sesebuah komputer. Ia juga menyimpan pelbagai program aplikasi dan program utility seperti Microsoft Office, WinRAR, Kaspersky Antivirus dan sebagainya. Storan sekunder ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu medium magnet, storan optikal dan juga ingatan kilat. Di dalam medium magnet ini terdapat 3 jenis storan magnetik yang biasa digunakan, iaitu
pita magnetik, cakera diod, cakera keras. Storan optikal pula ialah CD, DVD, Blu-ray disc. Dan juga dalam ingatan kilat ada dua, iaitu pemacu keras USB dan kad memori.